Brazil adalah negara emosi, kontras dan ekstrem. Di sini orang yang tidak dikenali boleh memeluk Anda dan menawarkan makanan terakhirnya atau boleh juga merampas semua harta Anda juga dengan senyuman. Dan sementara jutawan mengelak kawasan berbahaya dengan helikopter, berjuta-juta rakyat Brazil tinggal di kawasan tersebut, membesarkan anak-anak dan merancang masa depan. Episod ini akan mengenai kawasan seperti itu dengan kawasan setinggan favela, dan saya akan pergi merakamnya di dua bandar utama Brazil, São Paulo, dan di Dosto, Rio de Janeiro. Saya rasa mati di tempat yang begitu indah. Tentang mati, itu sudah tentu adalah gurauan, tetapi hanya sebahagian kerana di kawasan setinggan boleh menjadi sangat berbahaya walaupun untuk penduduk tempatan. Seorang bapa yang merupakan polis merogol anak perempuannya sejak berusia 8 tahun, dia menembak kakinya. Seseorang daripada wanita hamil melahirkan terus di sungai nampaknya, dan dengan cara itu membuang bayinya. Sungai aliran najis lalui seluruh pusat bandar. Di favelas, undang-undang tidak berkuat kuasa dan tiada polis, sementara mafia menjana wang yang besar daripada perdagangan bahan terlarang. Dalam tempoh genre ini adalah laluan utama dada, khususnya yang seperti di seluruh dunia. Sebahagian besar kapal tenggelam di bawah air, dan oleh itu penyelam membawa dadah. Oleh itu terdapat pelbagai jeriji di sana. Mereka membuka jeriji ini dan memasang dadah di sana. Dan hakim yang sama, pendakwa yang sama, mereka juga merokok, juga menggunakan. Di negara ini, rasuah dan ketidakadilan berleluasa dan ramai orang asing menghadapi masalah besar. Mereka mula-mula memenjarakan, kemudian menyiasat mengapa anda dipenjarakan. Ternyata, dalam beg pakaian saya mereka menemui 8 kilogram kokain yang dibungkus, yang saya hilangkan. Saya tidak akan pernah kembali. Hari ini saya akan berjalan melalui kawasan setinggan menjadi saksi, serbuan polis dan merasai suasana tempatan sendiri. Mereka telah menutup jalan, sudah menunggu seseorang. Mereka boleh dibunuh kerana mereka adalah polis. Di jalan mereka datang dengan pisau menikam, dan itu juga pernah berlaku. Saya berbual dengan seorang lelaki Cina, dia berkata dia secara peribadi telah membunuh lebih dari 1,000 orang. Dalam video ini, kita juga akan bercakap tentang bagaimana perhambaan di Brazil dahulu dan bagaimana ia muncul sekarang, serta kehidupan sukar seorang asing di penjara tempatan. Di penjara kebanyakannya sekitar 80% adalah orang kulit hitam. Perlu melayan sesetengah orang seperti kanak-kanak, iaitu memaksa mereka untuk mandi. Tetapi pada mulanya anda benar-benar boleh mati. Boleh. Keputusan pertama saya adalah untuk melarikan diri, dan saya melarikan diri dan berjaya. Hari ini akan ada banyak peristiwa, jadi sementara anda melanggan YouTube dan Instagram saya di mana saya, Vova Karmanov, kita mulakan. Ini adalah Rio, kota karnival, bola sepak dan olimpik. Tetapi kita dari seberang lautan hanya mengenalinya seperti itu. Orang Brazil biasa tentu saja suka bola sepak dan karnival. Tetapi hari demi hari mereka perlu menyelesaikan masalah lain, kerana kebanyakan penduduk tempatan tinggal di favelas, kawasan yang miskin dan berbahaya. Ke salah satu daripadanya, melewati pantai Copacabana, saya dan Alia sedang menuju ke sana sekarang. Alia sering berada di favelas dan baru-baru ini dia dipukul oleh gelandangan. Di sini dia menunjukkan akibat pergaduhan itu di telepon. Saya pulang ke rumah, sangat sejuk bulan Agustus, dan saya melihat seorang gelandangan yang sedang bersiap untuk tidur. Dia memakai seluar pendek dan selipar. Saya hanya merasa kasihan padanya. Saya mendekatinya dan bertanya jika dia ada pakaian. Dia tiada apa-apa. Saya berjanji untuk mencari sesuatu di rumah. Jadi saya membawakan dia teh panas, manis, pakaian apa yang saya jumpa. Dan kemudian muncul kekasihnya, Sarikata, dibuat oleh Dima Torzok. Dia menyerang saya dengan penumbuk, dengan tendangan, merampas kain dari rambut saya. Pada ketika itu saya paham bahwa mungkin memang perlu pergi ke polis. Kerana jika semua orang berdiam diri, semuanya akan tetap seperti itu. Jadi sejak itu ada perubahan sesuatu? Tidak, sudah tentu tiada apa yang berubah. Saya hanya memutuskan untuk bekerja pada statistik. Kerana semakin banyak laporan, aduan kepada polis, semakin banyak statistik yang akan ada. Juga tidak dapat disembunyikan, mereka tetap perlu mengambil beberapa tindakan di kawasan itu, dan bukan hanya berdasarkan hasil individu. Saya terkejut dia boleh bertindak begitu terhadap saya. Faham bahawa ini tidak akan membawa kepada apa-apa, tidak berguna.
Saya berkata sebenarnya saya tidak ragu bahwa ini akan sia-sia, tetapi saya ingin menguruskan semuanya secara rasmi. Melalui pemeriksaan ini, dia akan mengawasi, kemudian saya perhatikan semuanya membengkak, menakutkan, kemudian patah ini mula muncul. Semua ini di satu sisi, akhirnya semuanya berakhir begitu dan saya memutuskan saya tidak akan membantu sesiapa lagi. Alia tidak tinggal di favela, namun di kawasan meriah. Ini adalah rakaman segar dari tingkapnya di mana bunyi tembakan boleh didengar. Dan baru-baru ini, sekali lagi di jalan bersebelahan, polis terkena seorang wanita hamil. Favela Vidigal yang kami dekati terletak di tepi lautan, tidak terlalu jauh dari pusat Rio. Ia bukanlah yang paling berbahaya, tetapi tetap tidak boleh masuk ke kawasannya dengan teksi biasa. Dan di sini, di pintu masuk dan pos polis adalah tempat terakhir di mana saya boleh merakam video dengan agak tenang. Kamu tidak pernah tahu siapa yang mungkin kamu tangkap dalam video. Di sini kebanyakannya orang yang dalam pelarian. Kami mula merakam di sini, sudah ada yang memandang kami. Apa pendapatmu? Saya tak rasa begitu. Saya takut. Mereka di belakang dindingmu. Nenek, kami hanya boleh naik ke favela dengan budak-budak tempatan menaiki motosikal. Saya terkejut, ramai orang di sini. Di jalan utama favela, kedai-kedai kecil beroperasi, penduduk sibuk. Semuanya dipenuhi tulisan. Grafiti, di beberapa tempat terdapat timbunan sampah. Semakin tinggi, semakin menakutkan dan membuat rakaman tersembunyi menjadi semakin berbahaya. Di atas, semua orang sedang sibuk membina. Saya terkejut apabila seorang lelaki Brazil kecil melintas dengan beg penuh batu bata. Kami tiba di kafe kecil di mana Alia sering berkunjung. Berhati-hati. Sebagai kafe, ia adalah rumah biasa dengan bumbung terbuka di mana anda boleh minum sesuatu dan menikmati pemandangan yang sangat luar biasa dan kuat di Rio. Inilah favela untuk anda. Saya rasa mati di tempat yang begitu indah. Oh ya, di atas favela bukan beg plastik yang terbang tetapi layang-layang. Dulu, layang-layang digunakan oleh penjahat untuk memberi isyarat. Tetapi kini, juga telah diuraikan. Dan sekarang, layang-layang dilancarkan semula oleh kanak-kanak biasa. Favela dibina betul-betul di lereng batu besar sekali lagi, di mana terdapat panduan khas untuk air. Kami mengalami hujan lebat tropika. Mereka sangat banyak air. Dan supaya rumah tidak hanyut begitu saja, penyambung ini membantu mengarahkan aliran. Ini semua bukan tanpa sebab, kerana seringkali favela ditenggelami dan dihanyutkan oleh aliran air. Ini berlaku kepada kami hampir setiap tahun. Kami mengalami favela dihanyutkan atau tanah runtuh menghanyutkan bandar. Tetapi sekali lagi dari kebijaksanaan membina di gunung, kan? Dari atas kelihatan di setiap rumah favela terdapat tong biru. Itu adalah simpanan air. Sistem apa? Jika katakanlah air dipam ke dalam tangki simpanan terlebih dahulu dan ini melibatkan semua bangunan, termasuk bangunan tinggi dan bangunan komersial seperti yang mempunyai 30 tingkat. Di bawah bumbung semua orang mempunyai tangki simpanan air. Dan air mengalir dari atas ke bawah. Berjalan di favela agak selamat tetapi jangan merakam. Hampir di setiap jalan di sini terdapat perdagangan dadah yang berterusan. Saya masih mau hidup, jadi saya tidak merakam gerai-gerai itu. Tetapi ia kelihatan seperti meja ini dan lebih kerap saya melihat budak-budak lelaki dengan senapang Kalashnikov, bukan pistol. Di setiap meja terdapat 4 atau 5 lelaki dan semuanya bersenjata. Di atas meja terdapat bungkusan kecil dengan tanda harga. Apa yang berharga 100 di Eropah, di sini ditawarkan hanya dengan $2. Malah di pusat Rio, bahan terlarang dijual tetapi tidak begitu terbuka. Di sini, ya semua ini dijual. Bukan seperti mereka datang sendiri menawarkan. Semua ini perlu dicari sendiri. Tetapi semuanya sangat mudah dilakukan di sini. Ini adalah Sasha. Dia bekerja sebagai pelaut. Sering dengar cerita penyeludupan dari rakan sekerja. Adakah sering ada pemeriksaan serbuan di sini? Biasanya semua ini berlaku, katakanlah sejauh yang saya dengar pada kapal kontena yang datang ke Brazil. Oleh itu, ada tanggungjawab untuk kru, katakanlah, memeriksa semua kontena ini walaupun secara fizikalnya tiada kemungkinan kerana, bayangkan, ada 2,000 kontena yang akan dimuatkan. Selalunya kargo dipasang pada kapal tanpa diketahui oleh kru dan jika tertangkap, kesalahan jatuh kepada pelaut. Sebahagian besar kapal tenggelam di bawah air. Dan oleh itu, oleh penyelam membawa dadah. Oleh itu terdapat pelbagai jeriji di mana terdapat pelbagai
Pembukaan yang dipanggil di mana air untuk penyejukan masuk. Dan oleh itu, mereka membuka jeriji ini dan memasang dadah di sana. Apabila kapal tiba di pelabuhan baru, mereka menunggu dan mengambilnya dengan cara yang sama. Tetapi ini adalah pelabuhan utama. Rio de Janeiro adalah laluan utama dadah, khususnya ke seluruh dunia. Tetapi setahu saya, menurut Siri di Kolombia, mereka lebih banyak membuatnya. Sekarang tidak. Di Kolombia sebenarnya mereka telah sedikit ditekan. Sekarang di sana lebih tenang. Dan bagaimana ini mempengaruhi kehidupan di favela. Jadi katakanlah ada sesuatu yang melalui aliran, betul? Atau semuanya di pelabuhan, bukan di sini? Tidak, di sini semuanya adalah narkotik tempatan. Maksudnya semuanya adalah titik kecil. Boleh dikatakan begitu. Beberapa pembeli kecil membeli dan menjual semula, tetapi aliran utama ia pergi sudah tentu lebih saluran yang lebih luas, maksudnya sehingga kapal selam dan pesawat. Keseluruhan narkotik, ya kebanyakannya berada di favela. Kerana di sana favela terletak di sini, di pergunungan ke sana, masuk polis. Mereka tidak selalu masuk. Jika masuk, maka dengan kereta berperisai. Jadi untuk serbuan sesuatu dan mereka... Ya, dan itu pun sangat jarang berlaku. Dan di sana mereka mempunyai sistem yang ketat. Dan akhirnya semua ini berkait. Maksudnya, ia juga ada dalam polis. Korupsi besar. Dan semua ini boleh dikatakan berkait dengan jualan. Dari penjualan dadah, terdapat perolehan wang yang besar semestinya. Dan pasaran ini boleh dikatakan tidak akan dilepaskan begitu sahaja. Dan saya yakin bahawa dalam kerajaan juga sudah ada semua kaitan ini. Wang sampai ke sana, ya kerana semua ini berkait semestinya akhirnya. Tidak kira apa yang orang katakan. Di sini, Brazil adalah negara yang sangat korup. Jika lelaki dari FVL sering mendapat pendapatan melalui rompakan dan perdagangan bahan, maka perempuan kadang-kadang hanya tinggal menjual tubuh. Gadis-gadis menjual. Kamu boleh dikatakan ya, serius, betul-betul di sini pada tahap kawalan ini? Ya, di sini tahu tak, jika kamu lalu, kemungkinan besar kamu akan lalu di mana-mana. Ke sana jauh sedikit, kamu akan sentiasa diberi kad perniagaan. Ada boleh dikatakan tahap rendah. Di sana sekitar 30 riyal untuk 20-30 minit. Ada juga tahap VIP di sana. 30 reais ini mengerikan. Ya, itu mengerikan. Bayangkan, dan ada barisan di sana ada barisan untuk kamu. Bukan yang saya tahu dari mana. Nah, seorang kawan memberitahu saya, okey, jadi ibu kota pelancongan seks atau tidak? Bukan ibu kota tetapi popular. Ini akan sentiasa menjadi manfaat populariti. Jadi, adakah pengguna tempatan atau... ya, ini tempatan. Atau orang. Amerika datang? Tidak, ada juga tahap berasingan untuk orang asing. Di sana, kau ada bar VIP dengan harga 40 riyal. Ya, di sana sudah dalam dolar dan sememangnya tahapnya berbeza. Tetapi di sini juga di pusat bandar ada semua ini. Di Brazil, mereka sangat toleran terhadap LGBT dan di sini kita sedang melalui struktur kerajaan yang menguruskan hak minoriti seksual. Nah, saya tidak tahu. Mungkin mereka mengadakan sesuatu ritual. Pengabdian. Jika di khalayak ramai anda menyatakan pendapat anda bahawa anda menentang, contohnya LGBT, bahawa anda tidak suka atau ingin menghina seseorang mengenai perkara ini, maka sangat mungkin perhimpunan masuk ke dalam pertempuran undang-undang. Maksudnya, itu adalah struktur kerajaan, mereka mempunyai kementerian LGBT. Entahlah, jika sudah sampai ke kementerian, tetapi mungkin bangunannya seperti bangunan kementerian, nampak? Betul. Tetapi ia menarik bagaimana proses rasmi di sana. Tidak tahu bagaimana struktur mereka, tetapi ada sesuatu di sana. Seorang kawan bercerita, menurut Sasha, di Brazil terdapat banyak jenayah kanak-kanak. Semuanya kerana kanak-kanak tidak dapat dihukum. Mereka akan dibawa ke balai, bertemu dengan ibu bapa, berhubung, mencari, berbincang. Tiada siapa yang akan melepaskan. Jika ibu bapa sendiri tidak berada di tepi. Jika ibu bapa sendiri tidak menghantar anak-anak lelaki kecil berumur 12-15 tahun menyerang dalam kumpulan, mengepung, mengalih perhatian orang dan menggeledah poket, kemudian melarikan diri dengan segera. Mereka menarik beg galas dan melarikan diri. Di favela saya melihat 3 sekolah sekaligus. Kerajaan cuba mengalihkan perhatian kanak-kanak daripada dadah bola sepak muzik. Kanak-kanak perempuan menari dengan ibu sejak kecil. Tarian yang sangat dewasa. Kami berada di favela ketika latihan pemain drum. Di jalan-jalan favela selalu ramai dengan kanak-kanak. Mereka membesar dengan cara yang berbeza, dalam kemiskinan, tetapi ini menjadikan mereka lebih ceria daripada kita. Namun akhirnya ramai remaja terlibat dalam kumpulan jenayah.
Suatu ketika, meneliti jangka hayat di Rio de Janeiro, Brazil, saya dapati ia 32 tahun. Pada mulanya saya fikir, alamak bagaimana ini terjadi? Semua orang ada. Sama ada saudara mara mereka sendiri atau kenalan di kalangan kawan-kawan. Siapa yang tidak kenal nenek yang sudah melebihi usia 100 tahun? Semua orang kenal, termasuk saya. Saya bukan orang Brazil, tetapi saya juga kenal nenek yang berusia lebih 100 tahun. Dan bukan satu saja. Saya pikir bagaimana boleh jadi begitu? 32 tahun. Kemudian saya sedar bahwa ini adalah statistik umum, yang termasuk golongan muda ini yang mati akibat overdosis, tetapi jarang kerana overdosis. Selalunya ia adalah pegaduhan, tembak-menembak. Alia sering mendengar cerita pedofilia di favelas. Katakan sebuah keluarga berpindah ke bilik kecil, ya, mereka telah. Nah, sekarang kita berada di atas bumbung rumah, ya. Ini adalah seluruh rumah. Di sana ada ruang tamu, bilik tidur, dapur dan segalanya. Kami 4x4 di sini. Nah, bayangkan dalam ruang seperti ini, di sana ada keluarga Anda, anak-anak Anda membesar. Maksudnya pada dasarnya ruang untuk tidur ia adalah satu untuk semua. Dan orang ramai melakukan keperluan fisiologi mereka di hadapan mata anak-anak. Maksudnya mereka berfikir untuk seketika bahwa anak itu kecil, belum memahami apa-apa. Tetapi sebenarnya kanak-kanak memahami banyak perkara yang kita tidak sedar. Tetapi bagi mereka ini adalah norma. Dan apabila mereka mula membesar, jika seorang lelaki dewasa pun datang kepada mereka dan menawarkan untuk bermain, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman atau sesuatu yang salah. Kerana di rumah ini berlaku. Jadi ia normal, jadi ia tidak menakutkan, jadi tidak ada yang menakutkan tentangnya. Ibu bapak, jika di favela tidak ada masa jaga anak-anak dan mereka terjebak dalam masalah. Saya sering berinteraksi dengan gadis, mendengar perbualan mereka, tetapi tentu menakutkan adalah mendengar perbualan mereka sementara Anda duduk di sana. Anda minum bir Anda dan Anda mendengar kengerian ini seperti ayah seorang pegawai polis merogol anak perempuannya sejak dia berusia 8 tahun. Akhirnya apabila dia berusia 14 tahun dia menembak kaki ayahnya. Akhirnya dia sudah cukup kuat secara emosi dan psikologi partikel bus untuk mengambil tindakan. Dia mencapai pistol dan menembak paha ayahnya. Selepas itu, dia berhenti mengganggunya. Tetapi dalam favela ini, Anda pikir ramai yang mempunyai senjata di rumah? Sangat ramai yang memilikinya. Dan bukan hanya di rumah. Dari Rio, saya pergi ke Sao Paulo, bandar terbesar di Amerika Selatan dan salah satu yang paling berbahaya. Di bandar ini kekurangan 800.000 unit perumahan. Oleh itu, kira-kira 3 juta orang tinggal di favela, yang mana terdapat kira-kira 2.000 di bandar ini dan yang meliputi lebih 30 km persegi. Pusat Sao Paulo juga bukan kawasan yang paling menyenangkan, tetapi ia bukan favela. Untuk sampai ke favela, saya pergi ke pinggir bandar dengan kereta api. Di mana-mana tempat di bandar ini, Anda boleh kehilangan harta benda Anda, oleh itu orang membawa beg galas di depan. Di sini, gadis itu membawa beg galas di depan, sedangkan lelaki-lelaki besar membawanya di belakang. Mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri. Di tingkap kereta api, kelihatan kawasan setinggan bermaksud hampir sampai. Buat masa ini, hanya sampai di kawasan kotor stesen metro dengan pasar dan gelandangan. Orang kaya tidak melalui kawasan ini walaupun transit. Lebih selamat mengelilinginya dengan helikopter. Saya menuju ke favela dengan bus. Kawasan ini dipagari dan jarang sekali bangunan-bangunan yang tidak teratur dicat. Kebanyakannya hanya bata kosong. Peter kini tinggal di kawasan yang lebih menyenangkan, tetapi telah menghabiskan banyak masa di favelas dan tahu bagaimana semuanya berfungsi di sini. Terima kasih kepada hubungannya, saya boleh merakam dengan tenang di kawasan ini. Semua orang melihat kami yang mungkin jarang ada penggambaran seperti ini di sini. Ya, tentu saja, dan dia sekarang pergi ke Minki dengan wang sebanyak itu, lihat. Di favela, pemilik kedai hanya mempercayakan wang mereka kepada pengutip wang. Membawa wang tunai di dalam poket sangat berbahaya. Seberapa selamatkah untuk berjalan di sini seperti ini jika kita tidak mengenali sesiapa, hanya datang dan mula merakam? Saya tidak fikir ia berbahaya di sini. Jika ada yang bertanya beberapa soalan, maka mereka hanya akan berminat siapa anda milik siapa. Seperti tahun 90-an biasa. 90-an di jalanan Kesatuan Soviet. Saya teringatkan tahun 90-an oleh rak-rak kedai tempatan. Walaupun tahap kehidupan yang rendah di favela, Peter jarang menemui kekasaran di sini. Malah sebaliknya. Di sana dia. Oh ya, sekarang. Ya, Igor. Apa yang dia kata?
Apa yang dia kata? Dia kata, macam, maaf, saya ada vodka di sini dan macam mengambilnya, mengalihkannya dari jalan kami kerana dia takut kami akan menjatuhkan botol vodkanya. Dan kemudian dia juga mengucapkan selamat malam. Nah, orang yang sangat baik dan menyenangkan. Di kawasan Setinggan, kami tidak hanya bertemu gelandangan dan pemabuk. Di sini, ibu-ibu, anak-anak, kando dan gadis-gadis cantik berjalan bebas. Nah, secara keseluruhan, saya mengharapkan untuk melihat bahawa di sini penagih dadah tidur di mana-mana seperti itu. Tetapi ini bukanlah kelas pertengahan, ini seperti di kawasan miskin kita. Pada dasarnya orang di sini mempunyai kereta, rumah mereka bukan dari cardboard. Berikut adalah yang oleh lebih kaya, misalnya mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gaya Eropah, membuat keindahan di rumah mereka. Di sini nampaknya peminat Volkswagen, di atas ada Volkswagen dan di bawah juga ada, dan satu di garaj. Dan ini yang sudah siap, ini seperti menala kereta. Beberapa rumah di sini malah kelihatan mewah dan tidak semestinya dibina dengan wang haram. Ya, kebanyakan orang berusaha menggunakan tingkat pertama untuk perniagaan. Walaupun ia hanya perniagaan kecil, tetapi mereka berpendapat bahawa walaupun 200 rial seminggu, 300 pendapatan tambahan itu sudah baik. Salah satu ciri yang dikenali di favela adalah tangga curam seperti ini. Seperti dalam film. Ya, saya setuju dengan Anda. Mereka berlari dan bersembunyi di sini jika ada apa-apa. Jika ada serbuan, mereka akan naik tangga ini. Di atas sudah ada polis yang berdiri. Kami tiba tepat semasa serbuan. Mereka telah menutup jalan dan sudah menunggu seseorang. Maksudnya di bawah juga ditutup dan di jalan ini polis sedang bertugas. Sebenarnya polis datang ke sini dalam kes yang sangat terdesak. Mereka tidak berani datang ke sini. Di sini mereka boleh dibunuh hanya pada dasarnya kerana mereka adalah polis. Maksudnya di sini polis tidak disukai kerana di sini seolah-olah penduduk miskin yang bertahan hidup, dan untuk bertahan mereka mungkin sebenarnya menjual dan menggunakan dadah juga sangat mungkin sebenarnya. Apa yang menjadi kunci yang membezakan kawasan miskin biasa dari favela? Adakah ia benar-benar pembangunan yang kacau bilau atau bagaimana? Ya, kerana apabila semua tanah ini diambil, mereka tidak mempunyai dokumen. Maksudnya kemudian perlahan-lahan mereka mula menguruskan semuanya. Sebelum itu di sini adalah penempatan sendiri. Jadi pada mulanya ia didiami secara kacau bilau, orang merampas tanah atau bagaimana? Ya, mereka hanya merampas. Di kawasan Setinggan, orang tinggal selama beberapa generasi. Bagi mereka ini kawasan biasa. Mereka tidak pernah melihat yang lain. Mereka melahirkan anak seperti kucing kita. Yaitu bagi mereka melahirkan itu apa yang bertanggung jawab? Oh, mengandung, saya akan lahirkan. Berapa banyak yang saya ada? 6 baik. Ada ke-7? Tiada. Masalah. Beras cukup untuk semua. Ini adalah rumah kawan-kawan Peter. Dia berhenti di sini sekejap dan malah berfikir untuk menyewa bilik di sini untuk jangka masa panjang. Di tingkat bawah ada bar kecil. Di tingkat 2 dan 3 tinggal pemilik dan menyewakan bilik. Tingkat pertama kebanyakannya digunakan untuk perniagaan. Dan kita masuk ke dapur. Hidup harian. Orang Brazil dengan kebersihan mereka di sini, tentu saja tidak semuanya baik. Ini dijual di Jalan Telur yang sangat terkenal. Terima kasih dengan sekali lagi. Rumah kecil ini saya pernah merancang untuk menyewa dahulu dan juga lama dahulu. Dan untuk bengkel. Ini adalah bilik di mana pemilik tidur. Loker. Keluar ke balkoni. Di sana ada televisyen sana lagi. Tidak selalu rumah orang Brazil teratur dan bilik sering disewakan hanya dengan dinding kosong. Di sini tentu saja penuh dengan kesusahan. Tetapi bilik ini kebanyakannya sudah disewakan. Jadi ini bilik lain. Sebenarnya di mana saya ditawarkan untuk bermalam. Di sini juga boleh disewa. Sekarang di sini kosong. Dan jadi saya tidur di sini. Tiada bilik mandi. Dengan pancuran di sini hanya pancuran selektor di mana-mana. Dan bilik dobi. Dan tingkap kejiran. Dan juga kepada brownies juga ada tingkap. Di kawasan Setinggan tiada mesin basuh dan mencuci dengan tangan di dalam singki khas seperti ini.
tingkat 3. Pada dasarnya pintu kecil ini boleh dibuka. Dan kita naik di sini belum ada apa-apa yang dibuat. Tetapi juga akan diaturkan beberapa bilik. Maksudnya dengan cara ini mereka perlahan-lahan berkembang, membina sedikit demi sedikit. Di sini adalah rumah kondominium yang dipanggil. Ini sudah di belakang pagar tertutup. Rumah K dan sejumlah besar wayar. Bangunan-bangunan, kemudian gunung dan sudah tidak dapat membina lagi. Ekologi adalah terakhir yang risau penduduk favelas dan sistem pembetungan kerap mengalir terus di jalan ke anak sungai. Di tempat di mana pembetungan dipasang, terdapat lubang seperti ini di mana semasa hujan, tikus ditarik masuk. Maksudnya pembetungan mereka berjalan seperti dalam sistem saliran hujan dan terus masuk ke sungai. Secara langsung, maksudnya mereka tidak mempunyai apa-apa di sini. Jelas sekali tiada penapisan. Sini tiada. Mahal. Ya. Di Moldova kita tiada. Kemudahan yang betul hanya ada di kawasan Saku yang baik sahaja. Di sini tiada apa-apa seperti itu. Ya? Di sini dari semua jalan. 1, 2, 3, 4. Dan di sana 5, 6. Dari semua jalan ke sini. Di sini nampaknya titik terendah. Lalu semuanya mengalir ke sungai. Semua berbuih dan agak hitam sedikit. Bukan yang paling segar. Jadi saya terjebak dalam saluran air. Pendek kata, lebih baik lihat ke bawah. Tetapi dalam sungai seperti ini, mungkin apa sahaja boleh terapung. Kecuali makhluk kecil. Kecuali sesuatu hidup. Yang hidup tak ditemui di sini. Sepanjang sungai di kawasan ini, pengembara tinggal di dalam khemah. Mereka adalah orang yang tidak mampu untuk tinggal di rumah di kawasan setinggan. Secara umumnya, sungai di kawasan setinggan membersihkan segala-galanya, termasuk jejak jenayah. Di bandar saya melihat sungai yang hanya naik semasa hujan lebat. Dan bila aliran pertama datang bersama-sama dengan aliran pertama itu, sudah tentu datang segala jenis sampah yang dikumpulkan dari jalanan seperti botol plastik. Ada sampah seperti itu dalam kotak, dan kemudian apabila air naik kira-kira 1 meter, mula muncul benda-benda menarik seperti pintu. Beberapa struktur rumah di jalan raya, almari, terapung, kemudian bola-bola terapung, pelbagai mainan kanak-kanak, bola, semua yang nampaknya dibawa dari halaman ke dalam sistem pembetungan. Kemudian di antara semua sampah ini muncul mayat pertama, seperti sesuatu seperti tikus yang lemas, kemudian anak lembu, kemudian anak lembu kedua, dan itu adalah anak lembu kecil. Dan kedua-duanya sudah mempunyai perut yang kembung. Dan di antara semua mainan ini, saya juga melihat seorang kanak-kanak sebenar dengan kulit berwarna hitam, dan nampaknya baru lahir kerana sangat kecil dan nampak dia baru sahaja dilahirkan. Tetapi perutnya juga sudah kembung. Apa maksudnya? Ini bermaksud dia sudah lama berada di dalam air. Walaupun di sini sistem pembetungannya sedemikian rupa, jika seorang kanak-kanak di jalanan ditarik oleh air dan dia boleh mudah masuk ke dalam pembetungan, dan itu saja. Maksudnya, pembetungan mempunyai lubang yang cukup besar sehingga kepala kanak-kanak boleh melaluinya dengan mudah. Tidak tahu mana lebih buruk, anak yang diinginkan terbawa tak sengaja atau anak yang tidak diinginkan dibuang saja. Nah, saya rasa kemungkinan besar ini adalah anak yang dibuang. Maksudnya kerana jika dia sekurang-kurangnya memakai pakaian, maka ia akan menunjukkan bahawa dia entah bagaimana tersapu bersama kereta sorong di suatu tempat dan sebagainya. Ini kemungkinan besar adalah anak yang dibuang. Azazka adalah penempatan lama. Orang Brazil telah tinggal di sini selama banyak generasi, yang membesar di sini dan kemudian pergi kembali seperti ke rumah nenek di kampung, membantu yang masih tinggal. Perlahan-lahan, bata demi bata, mereka membina favela ini untuk diri mereka sendiri.
Dan sewajarnya, seolah-olah mereka berkembang seperti itu dan ini sudah berlanjutan selama 200 tahun, 300 tahun. Dan berapa lama mereka wujud di sini? Ini sudah menjadi tekstur sejarah mereka. Dan di sini, pada dasarnya, Anda boleh menyewa tempat tinggal. Katakanlah saya datang dan saya mempunyai sedikit wang untuk kondominium yang layak. Di sini, jika saya mau menyewa aluga, jika ia ditulis di mana-mana bahawa ia disewakan, semua ini disewakan di sana, disewakan, maksudnya banyak yang disewakan di sini. Dan di sini juga ditulis nomor telefon, jadi Anda boleh mendekati, mendial dan bertanya. Dan berapakah harga di sini secara kasar? Nah, di rumah-rumah seperti ini, 600 real sebulan. Adakah ini rumah baik? Ini dianggap baik, tetapi kebanyakan mereka mempunyai mesin basuh biasa. Terdapat beberapa bilik disewakan, tetapi mesin basuh hanya satu, dikongsi oleh beberapa penyewa. Harga sewa, pada dasarnya untuk membeli hartanah, Anda tidak akan mempunyai dokumen. Maksudnya hak milik sebenar tidak ada pada Anda. Bayar kepada nenek dan tinggal sebentar. Ya, atas dasar kepercayaan begitu. Jika ia berhampiran dengan jalan pusat, ia lebih mahal. Ya kan, karena di sana Anda pulang dari kerja, Anda terus masuk ke rumah. Bayangkan Anda pulang ke rumah, Anda penat seharian dari kerja dengan barang-barang runcit, kentang dan lain-lain di tangan beg, dan Anda perlu menaiki tangga ini. Mereka membina rumah di kawasan setinggan tanpa pelan dan kelulusan. Dan dari bahan apapun, lihatlah bangunan itu. Hanya berdiri di atas tiang seperti kaki ayam. Saya tidak tahu bagaimana ia tidak runtuh. Secara berkala, di sini langsung tiada bau kejuruteraan. Itulah perkara pertama yang saya perhatikan ketika tiba di sini. Masalahnya dengan perpindahan dan perjalanan kami sentiasa ke beberapa tempat, berpindah di mana-mana ada gempa bumi, dan saya kemanapun saya pergi, soalan pertama saya adalah, adakah di sini bergegar? Adakah di sini berlaku gempa bumi? Apabila mereka memberitahu saya bahawa di Rio tidak ada gempa bumi, saya berkata, baiklah, mari kita pergi. Dan kami tiba di sini, tetapi saya tetap secara otomatik, saya melihat bangunan-bangunan di atas. Beberapa di 3 tiang ada domino besar berdiri. Saya fikir di sini 2 skala tidak perlu semua ini akan runtuh. Tetapi tidak di sini, tidak di sini, tidak. Bagi mereka dilahirkan di sini sukar keluar favela. Dari favela kebanyakannya keluar, mencapai katakanlah ke tahap kehidupan yang lain. Hanya melalui bola sepak, atau ini musik. Nah, jarang terjadi. Semua pemain bola sepak terkenal dari Brazil hampir semuanya berasal dari kawasan seperti ini. Atau mereka sama ada bola sepak atau dadah. Ya. Alia telah berada di Brazil selama 20 tahun. Dahulu lebih keras. Ketika mereka menembak ke kiri dan kanan melalui Copacabana, terus dari senapang otomatik, begitulah mereka menembak secara bertubi-tubi ke arah balai polis. Maksudnya memang betul-betul menakutkan. Dan sekarang sudah berubah sesuatu. Sudah menjadi lebih tenang atau bagaimana? Sekarang kualiti penjenayah telah berubah. Jika dahulu saya tidak takut, maksudnya jika saya tidak membawa apa-apa yang berharga dan mereka datang merompak, saya ajar pelancong begitu. Jangan bawa apa-apa, jika mereka datang, keluarkan poket, tunjukkan tiada apa-apa dan dengan tenang teruskan perjalanan. Sekarang, dengan pengenalan polis di beberapa kawasan favela di zon selatan, bagi mereka menjadi masalah untuk keluar ke jalan raya seperti yang mereka katakan di sini, ya, ke jalan utama, ke mana-mana, ke Copacabana, ke Ipanema untuk merompak kerana mereka perlu pergi ke sana dengan pistol itu. Dan apabila dia akhirnya memutuskan untuk merompak Anda, tetapi telefon Anda retak, dia hanya dijengkel. Ya, betul begitu. Dan dia benar-benar marah, dia boleh menembak Nick. Berdasarkan pengalaman Anda, nah, ada kenalan, ada yang menjadi mangsa. Apa yang Anda mau saya ceritakan? Tentang lutut yang ditembak, pisau di belakang, atau telinga yang dipotong, Anda mempunyai keseluruhan menu. Saya faham begitu. Wanita yang ditikam dengan baik di belakang, ia adalah salah satu kategori yang saya tidak pernah menanggalkan rantai ini. Apabila Anda bercakap, Anda sangat cantik, Anda mempunyai barang-barang yang sangat mahal dan cantik. Mari Anda tinggalkan mereka di bilik dan selama 2 hari ini Anda boleh memakai barang kemas tiruan. Jika Anda tidak boleh, tanpa kalung dan anting-anting. Tetapi akhirnya wanita kita tidak dapat diyakinkan. Lebih-lebih lagi, hotel 5 bintang. Bagaimana saya akan berjalan dengan barang kemas tiruan? Dan dia keluar sepenuhnya dengan pakaian dari Dolce & Gabbana. Seorang lelaki mendekatinya berkata, dengar dia sangat hebat, kaya, mari kita berkongsi. Dia menolaknya, dia tersinggung, merasa terhina, dan dia menikamnya dengan pisau. Ini benar-benar nyata. Ini benar-benar dengan wanita Rusia. Ya.
Dia tidak mati, tidak semuanya baik-baik saja, dia selamat. Kadang-kadang pelancong kerana kebodohan datang ke favela dan menghadapi masalah. Ini lebih kerap berlaku kepada orang bodoh, saya katakan, yang mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Kedengaran menyakitkan. Dalam kes saya berada di 2 favela yang keras selama 3 hari. Tetapi kamu tidak terbaring dalam beg hitam, betul? Jadi kamu tidak sebodoh itu. Terima kasih. Hahaha. Jika video ini keluar, itu bermakna saya memang Bukan orang gila. walaupun tiada polis, di kawasan Setinggan ada peraturan dan struktur kuasa mereka sendiri. Di mana-mana favela ada, katakan pesan. Jika kamu mematuhi peraturan tingkah laku, tiada siapa akan mengganggu kamu, semuanya akan baik-baik saja. Dan jika ada yang mengganggu, kita mengadu kepada seseorang, ada yang mengawasi. Pasti ada seseorang yang mengawasi ya. Di bawah pengawasan itu ada lagi yang mengawasi. Mereka memastikan peraturan dipatuhi, semua lancar. Ya, di favela selalu ada lebih banyak peraturan berbanding di bandar. Dan di sini termasuklah jika ada kabar angin yang sampai ke orang tertentu, mereka akan bertindak dahulu, kemudian menyiasat sama ada benar atau tidak. Dan jika tiba-tiba kamu dihukum tanpa sebab, jika itu adalah gosip, contohnya, maka orang yang menyebarkan gosip itu akan dihukum. Dan jika seorang pelancong datang dengan kamera, tidak boleh merakam. Ada peraturan begitu? Biasanya, yang paling mudah mereka akan merampas telepon dan kamera. Dan untuk itu, pengawas menghukum. Tidak kerana mereka melindungi diri sendiri dan harta benda mereka. Bagi mana-mana orang luar, seperti saya, terdapat pemantauan berterusan. Mereka menggunakan radio memantau titik. Maksudnya, bila orang luar masuk ke dalam favela, dia diperhatikan, semua orang sudah tahu dan dia dipantau. Kemana dia pergi, dengan siapa dia bertemu. Oke, maksudnya kamu berjalan. Ini seperti KGB di Kesatuan Soviet. Dan dinding mempunyai telinga. Di sini ada telinga dan mata. Di sini pada pukul 5 pagi, katakanlah kamu berjalan. Kamu tidak melihat sesiapa pun, kamu pikir semua orang sedang tidur. Tidak. Sentiasa ada sekurang-kurangnya beberapa saksi yang memerhatikan kamu, apa yang kamu lakukan. Masalah utama Rio adalah bahawa favela terletak betul-betul di dalam bandar. Ada bandar contohnya di timur laut di mana favela terletak di luar atau di pinggir bandar. Di sana mereka mempunyai tembak-menembak antara satu sama lain, perebutan, pengedaran dadah dan sebagainya. Kamu tak pergi ke sana. Seperti Ya, jika kamu tidak berada di sana, maka peluang kamu untuk dirompak atau lagi terkena peluru sesat adalah jauh lebih rendah. Tetapi di sini, di Rio, semuanya bercampur dengan favela. Di sini kamu ada pusat bandar dan dalam 50 meter sudah bermula favela. Sudah ada kejadian baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, seorang kenalan, katakanlah teleponnya dirampas. Dia hanya berjalan di jalan dan leka dengan telefon pintarnya. Mereka datang, cepat-cepat ambil dan pergi dengan moped ya. Oleh itu, jika kamu tidak memberi isyarat kepada perompak, maka peluangnya adalah minimum. pernah sekali Sasha menjadi saksi penembakan. Polis hanya menutup jalan kereta. Semua berhenti dan terdapat banyak kereta dan mereka mula bergerak bersembunyi di belakang kereta. Maksudnya ada tembak-menembak berlaku, penjahat menembak dan polis di satu sisi bergerak. Mereka bersembunyi di belakang kereta dan di belakang kereta kamu juga. Saya melihat di cermin polis bersembunyi dengan senapang automatik. Saya nak fikir apa ini yang perlu saya lakukan. Saya berkata apa yang perlu dilakukan, bagaimana harus bertindak balas, ya, menunduk di kerusi, apa paling minimum boleh dilakukan. Saya tidak boleh lari, tidak boleh pergi. Ketika itu, Sasha tidak terkena. Tetapi meski filem hebat, takut untuk penggambaran di favela. Ada filem terkenal City of God. Menarik. Dan ia tidak difilmkan di Cidade de Deus, favela yang sama namanya. Maksudnya kerana bahaya, ia difilmkan di kawasan yang berbeza sama sekali, iaitu di mana kejadian berlaku. Malah dengan drone pun tidak boleh terbang di sana. Tetapi favela, katakanlah, tidak dialu-alukan kerana mereka boleh merakam penjenayah yang sama dan mereka hanya menembak jatuhnya. Kemasukan penjenayah yang luar biasa di jalan-jalan Brazil berlaku semasa cuti apabila banduan dibenarkan pulang ke rumah. Masalahnya Christmas adalah perayaan keluarga rumah. Oleh itu, setiap penjenayah mempunyai hak untuk menyambut Christmas bersama keluarga. Dan dia memakai gelang di kaki, bermakna dia dihantar, dibenarkan pulang ke rumah. Ini dipanggil eksodus besar, pintu penjara dibuka seperti kilang, penjenayah bergerak dalam kumpulan, isteri, anak, kekasih. Mereka pulang ke rumah, tetapi siapa di antara mereka yang kembali ke penjara? Jika 10% daripada mereka kembali, itu sudah baik. Kerajaan faham kami melepaskan semua orang pada Christmas 50% kembali. Setahun kemudian mereka berfikir Christmas lepaskan semua orang lagi. Ya, penjara semuanya penuh sesak. Sebagai contoh, dalam sel untuk 10 orang, mereka memuatkan 30 orang. Maksudnya mereka tidak kembali, perlu. Ya. Pada Christmas jumlah rompakan meningkat dengan ketara. Saya faham mereka, kerana mereka perlukan hadiah.
Ramai saudara mara, anak-anak, ramai sekali semua perlukan hadiah. Di mana dia akan dapatkan wang? Sudah tentu mereka perlu pergi dan merompak. Maksudnya sebagai contoh, di kawasan saya, mereka membuka satu kedai rangkaian. Di sana dijual segala-galanya dari peralatan rumah hingga manisan secara keseluruhannya, pelbagai jenis. Dan secara keseluruhannya sejak ia dibuka, saya pun tidak tahu berapa puluh kali ia telah dirompak. Mereka malah sudah mahu menutupnya selama-lamanya sehingga sampai tahap dalam seminggu 3 kali dirompak. Dan mereka masuk, orang langsung tidak takut apa-apa, masuk terus, ada seorang wanita masuk, ambil televisyen dan pergi. Dan ia terikat di sana, ia terlepas dari tangannya, pecah, dia seperti tidak bernasib baik, saya akan ambil yang lain. Dia pergi, ambil televisyen lain dan terus keluar. Dan semua ini di depan mata semua orang. Semua ini dirakam oleh kamera. Dan tiada siapa yang melakukan apa-apa kerana mereka tahu lebih murah untuk memberikan televisyen itu. Saya bekerja di kedai barang kemas. Kami bekerja di sana, terdapat pelbagai bangsa. Secara keseluruhan, tidak pernah dirompak. Tidak, tetapi pelbagai perkara berlaku. Kami tidak dirompak kerana kami ada pengawal bersenjata, semuanya sepatutnya. Tetapi di sini, seperti dalam filem Cowboy, bank dan kedai barang kemas masih mudah dirompak. Di kawasan setinggan terdapat orang biasa dan kanak-kanak yang tinggal, jadi ada juga makanan sedap di sini dan ia murah. Ini adalah buah beri yang seperti yang saya katakan hidup di Amazon. Mereka memetik tangkai ini dari pokok, memprosesnya dalam drum khas, mengupas kulitnya. Kemudian mereka segera menaburkannya dengan gula untuk pengawetan, membekukannya dalam bentuk briket dan menyebarkannya ke seluruh Brazil. Nasi, kacang, nasi dengan kacang. Ini adalah makanan utama mereka dan mereka makan ini dan mereka tidak kisah pun. Makanan istimewa bagi mereka adalah spaghetti. Maksudnya pasta adalah untuk hari perayaan. Di sini mereka mempunyai semacam perusahaan industri, sebab itu ia di belakang kawat berduri, kan? Dan mereka juga membuat rumah persendirian di belakang kawat berduri. Sekolah-sekolah mereka juga boleh berada di belakang kawat berduri. Di favela mereka kumpulan remaja tidak mencuri tetapi pergi ke kawasan lain untuk melakukan jenayah. Masa paling menarik bagi mereka semasa karnival, dan mereka menjalankan operasi mereka. Mereka berada dalam orang ramai, bekerja dalam kumpulan 10 orang dan semestinya mereka mengelilingi mangsa dan dengan segera telefon dirampas dan diserahkan kepada kumpulan. Hampir orang yang merampasnya, dia tidak memegangnya lagi. Melalui rantaian, telefon itu berpindah kepada seorang itu mengumpulkan telefon. Yang paling bersih dan sopan mungkin. Ya, seorang gadis mungkin, dan dia dikelilingi semua itu badannya. Dalam telefon-telefon ini dia boleh pada satu masa membawa bersamanya 20 telefon. Peter, walaupun berhati-hati, dia sendiri menjadi mangsa kecurian seperti itu dan kehilangan telefon. Dan kamu cuba untuk mendapatkannya kembali. Ya, tentu saja saya cuba di tempat kejadian sebaik sahaja kecurian berlaku, tetapi tidak berjaya. Menipu orang asing bagi wang boleh dilakukan secara elegan. Sebagai contoh, kad bank boleh dicuri oleh pelayan. Penukaran kad, Anda memberikan kad Anda, jika Anda terlepas pandang, mereka memberikan Anda kad lain, Anda mengambilnya dan mereka sudah menggunakannya. Melihat kod PIN dan di tangan mereka ada kad Anda. Mereka kemudian dengan cepat mula menggunakannya. Di terminal mereka sendiri, mereka mengeluarkan wang ini, mengosongkan kad. Tetapi ini boleh dikesan. Tetapi skim seperti ini sangat berbahaya untuk pencuri sendiri. Undang-undang mereka untuk orang Brazil sangat keras. Maksudnya untuk perkara seperti ini orang dipenjarakan untuk tempoh yang lama. Mereka banyak yang tertangkap dan penjara penuh sesak. Maksudnya dalam sel untuk 12 orang boleh ada 50 orang, 40, 60. Kenapa ini tidak berkesan? Mereka tetap tidak takut. Mereka tidak takut. Dan mereka mempunyai keadaannya adalah apabila mereka bersama-sama secara kolektif mereka tidak menderita. Mereka hidup bersama begitu. Di favela mereka secara kolektif bersama dan kuat. Keadaan mereka sebenarnya tidak banyak berubah di penjara. Kehidupan mereka tidak banyak berubah. Jadi ramai yang tidak takut masuk penjara. Hanya di sana mereka diberi makan dan di sana mereka diberi pakaian dan juga boleh menjana wang. Sebenarnya memang ada kerja di sana dan orang bekerja dan mendapat gaji. Itu yang sebenarnya menakutkan. Peter tidak sekadar tahu banyak tentang penjara Brazil. Beberapa tahun yang lalu dia datang ke sini untuk menguruskan berlian dan terlibat dalam masalah. Di sini mereka menghasilkan berlian
Di Brazil, ini adalah satu-satunya tempat di mana berlian buatan dihasilkan dan mereka lebih kuat daripada yang asli. Dan kilauan mereka lebih baik. Dan dengan cara ini saya mencari mereka yang menghasilkan berlian ini untuk kemudian membuat permintaan perhiasan. Dan sebelum ini kami menjual berlian ini melalui Dubai, di sana Israel, bursa. Ternyata sebelum penghantaran rakan kongsi Peter membungkus, bukan berlian. Dan di sini saya menemui orang-orang ini melalui hubungan lama. Saya datang untuk mengambil berlian ini, mereka membungkusnya untuk saya. Saya pergi untuk mengeluarkannya dan dengan cara ini apabila di lapangan terbang pengimbas mengesan sesuatu yang lain daripada berlian. Ternyata serius? Ya, dan ternyata dalam beg saya mereka menemui 8 kg kokain yang dibungkus. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar untuk mafia. Ia juga dianggap sebagai jenayah yang sangat berat dari sudut pandang kerajaan. Maksudnya ini adalah bentuk jenayah yang berat, 8 kg. Kamu datang, sepatutnya berapa kilogram berlian yang kamu bawa? Mereka sepatutnya membungkus 1000 karat untuk saya. Ini berjumlah 1 kg. 1 kilogram berlian bagaimana boleh jadi seberat 8 kilogram dengan mudah sekali? Saya fikir mereka membungkusnya dalam kopi. Kerana bungkusan itu seperti bungkusan kopi seperti dipadatkan dengan baik, seperti seolah-olah udara disedut keluar dan bungkusan itu sangat padat. Dengan kokain peraturannya berbeza. Ini sudah ketat, ini sudah jenis dadah yang berat. Dan hakikat bahawa kamu ditipu, tiada siapa. Di sini tidak menarik. Tetapi mereka sedar akan hal ini dengan baik. Mereka faham bahawa semua orang ditipu, sudah tentu. Orang yang mengangkut kokain dengan pesawat dipanggil keldai, dan untuk mereka ada kelonggaran dalam sistem perundangan di sini, dan mereka biasanya diberi ganjaran. Maksudnya orang yang berada dalam keadaan sedemikian biasanya tinggal di sini selama setahun. Mereka diberi hukuman yang panjang tetapi dilepaskan ke jalan selepas setahun. Pada masa yang sama, kamu tidak dibenarkan keluar sepanjang masa ini. Kamu diberi 10 tahun. Anda mesti berada di Brazil sepanjang tempoh ini. Kamu alami sama? Sekarang Peter diberi lebih biasa. Biasanya situasi seperti ini, pendakwa raya menambah tempoh hukuman saya dengan alasan bahawa terdapat banyak cap dalam pasport saya dan damli bahawa saya telah berada di banyak negara untuk tempoh yang singkat. seolah-olah kamu bekerja di mana-mana dengan cara yang sama. Ya, dan seperti saya cuba menjelaskan kepadanya bahawa saya mempunyai perniagaan, saya mempunyai parti sendiri di negara ini, saya agak terkenal di negara saya. Tetapi tiada siapa yang peduli tentang itu, baik pendakwa raya maupun hakim. Mereka langsung tidak berminat dan tugas saya adalah untuk menandakan, meletakkan tanda bahawa seorang lagi orang telah dipenjarakan kerana jenayah ini, dan semestinya saya kemudian dituduh bahawa saya adalah penganjur organisasi pengedaran dadah besar Eropah, bahawa saya adalah ketua seperti Al Pacino, semacam Itali, dan pada masa yang sama tiada siapa yang menyemak semula maklumat ini. Mereka hanya mempercayai kata-kata pendakwa raya. Itu sahaja, maksudnya dia mahu berfikir begitu dan berdasarkan pemikirannya inilah yang berlaku. Secara keseluruhannya saya dipenjarakan di sini. Saya terperangkap dalam keadaan yang menakutkan ini di tempat-tempat yang menakutkan. Dan saya melihatnya dari dalam. Ini saya melalui peringkat bersama orang Brazil. Dan kemudian saya dipindahkan ke tempat antarabangsa di mana keadaannya lebih ringan. Oleh itu saya mengalami semua ini sendiri dan melihat apa sebenarnya dari dalam penjara Amerika ini. Apa yang mereka wakili? Apa contohnya yang mengejutkan? Ya. Oh, yang mengejutkan adalah pada awalnya semua kekotoran ini dan ketidakfahaman. Saya tidak tahu bahasa, tidak tahu apa-apa. Apa yang berlaku kepada saya tidak tahu. Satu-satunya yang saya faham adalah mereka akan mengemas saya dan tidak jelas sama ada mereka akan memberitahu saudara mara. Di penjara Brazil, orang asing sangat tidak berdaya. Jadi Anda masuk ke penjara dan semuanya terikat. Anda tiada telefon, Anda tiada
pen yang asas untuk menulis surat sekalipun alamat tiada apa-apa dan tiada siapa yang memberikannya kepada anda. Maksudnya anda perlu mencari melalui kawan-kawan, berkomunikasi dan mencari orang yang menjual maklumat kepada anda untuk makanan. Di penjara wang adalah makanan dan rokok. Maksudnya, anda berlapar dan menggunakan makanan yang diberikan kepada anda sebagai bayaran? Ya, untuk di sana tulis SMS kepada isteri dengan nombor ini. Ya. Maksudnya semuanya berbayar dan sangat mahal. Pada mulanya, untuk membayar penghantaran mesej mudah kepada keluarga, Peter Mazet berjimat pada makanan. Maksudnya surat pertama saya langsung tidak sampai. Maksudnya apa yang saya minta adalah untuk memaklumkan di Facebook pada halaman saya dengan pengumuman, inilah yang saya tulis dengan tangan. Tidak membantu. Saya telah membuat banyak surat pengumuman seperti ini. Tiada satu pun. Sial. Apabila saya keluar, saya tidak melihat halaman yang hilang. Pada satu ketika, dia berjaya memberitahu keluarganya tentang kesusahannya melalui konsulat. Anda berhubung dengan keluarga, mereka diberitahu itu sahaja dan hubungan terputus. Kemudian saya menulis surat kepada konsulat dan mereka menghantarnya melalui email kepada saudara mara saya. Adakah balasan sampai juga? Ya. Tetapi ia mengambil masa yang sangat lama dan jika dihantar melalui pos biasa, ia mengambil masa 3 bulan. Surat sedang dalam perjalanan. Yang paling menakutkan adalah sistem keadilan di Brazil tidak dapat diramalkan dan tertuduh bahkan tidak tahu berapa lama dia mungkin dipenjarakan. Saya sepatutnya sudah keluar, saya sudah ada dokumen di tangan bahawa saya akan keluar. Dan itu sahaja. Kemudian datang pemberitahuan baru bahawa anda telah ditambah dengan banyak tahun. Saya ditambah berada di penjara lebih dari 4 tahun dengan pasti dan keputusan pertama saya adalah untuk melarikan diri. Saya kebetulan mempunyai peluang, saya sudah melihat pelan kabur penjara. Ya, saya melarikan diri dan berjaya. Tetapi kerana saya tidak makan dengan betul selama setahun dan ketika saya melarikan diri, kaki saya tidak berfungsi, saya jatuh di ladang. Mereka mengangkat saya, menangkap saya dan membawa saya kembali ke penjara. Adakah mereka menghukum? Mereka mempunyai denda 1 tahun, tetapi denda itu tidak berfungsi. Kerana saya mula menulis dengan cepat pada masa itu surat kepada mahkamah tertinggi dan seorang pembela mendengar rayuan saya, memeriksa maklumat nampaknya dan segera membuat keputusan untuk membebaskan. Saya melarikan diri pada bulan Januari dan pada bulan Ogos mereka sudah membuat dokumen pembebasan saya. Tetapi sekali lagi birokrasi. Sementara dokumen-dokumen ini sampai ke penjara, saya sudah keluar pada bulan April. Pada masa itu saya mempunyai peguam di luar yang sama sekali tidak membantu. Peguam itu mengambil wang tetapi tidak melakukan apa-apa. Walaupun dengan tempohnya, Peter dapat dengan cepat menyelesaikan semua dokumen sah. Di sini ada rasuah dan walaupun berada di sini, boleh dikatakan dalam mod di luar, seolah-olah saya masih seperti seorang yang dihukum tetapi saya sudah membuat diri saya sebagai penduduk dan seolah-olah tetapi dengan pasport lain. Bagi mereka saya adalah orang lain dengan pasport lain, pasport Ukraine yang lain. Ya, dokumen ini saya sudah buat dengan pasport biometrik dan satu lagi pasport biasa. Ukraine show mereka mengambilnya dan mereka tidak mengembalikannya. Mereka fikir itu kamu terikat dengan mereka. Ya, saya tidak akan lari dari negara ini. Saya sudah menjadi penduduk negara ini. Kamu keluar, saya sudah keluar. Maksudnya saya sudah keluar dan kembali. Menariknya, penduduk dari negara-negara Afrika yang lebih miskin melihat penjara Brazil sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan mereka dan mendapatkan dokumen. Kawan-kawan ini yang berkulit hitam, mereka datang ke sini dan seolah-olah mereka berasa bertuah jika ditangkap di sini. Mereka dipenjarakan, diberi makan, diberi pakaian dan kemudian dilepaskan ke jalanan. Jika mereka mempunyai komuniti di sini, ia berfungsi untuk orang kulit hitam. Dan mereka yang merupakan orang kulit hitam yang baik, mereka malah saling membantu dan dengan cara itu mereka mendapat permit tinggal di sini. Maksudnya sama seperti budak-budak yang pergi ke Amerika, mereka sampai di sempadan, melintasi sempadan Meksiko ke Amerika Syarikat. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Mereka duduk selama 3 bulan, maksimum setengah tahun. Tetapi mereka keluar dari penjara, mereka keluar ke Amerika Syarikat, mereka sudah menjadi orang Amerika.
dan mereka mula menguruskan dokumen pengesahan kehidupan mereka di Amerika. Tetapi mereka sudah berada di dalam, mereka sudah menjadi warga negara Amerika, tetapi dia sudah berada di tempat tahanan. Dia sudah dianggap sebagai warga negara-negara itu, dan lebih mudah baginya untuk menguruskan dokumen berbanding datang dengan anak ke negara ini, melahirkan anak dan mula menguruskan dokumen. Lebih mudah masuk penjara, cepat-cepat disahkan. Semasa menjalani hukuman, Peter sering berjumpa dengan orang Afrika. Di penjara sekitar 80% adalah orang kulit hitam. Dalam antarabangsa ini, Ya, dan ianya mengerikan. Kerana ramai yang benar-benar baru turun dari pokok, apa yang mereka lakukan di sana? Pertama sekali, dengan sesetengahnya perlu dilayan seperti kanak-kanak, iaitu memaksa mereka mandi, menggosok gigi, menunjukkan cara menggunakan produk kebersihan asas. Kerana mereka tidak tahu, malah tidak pernah melihatnya. Bagi mereka, mandi adalah berdiri di bawah hujan. Di sana seperti itu, tetapi di sini ada pancuran yang sebenar. maksudnya mereka masuk penjara ke dalam satu peradaban, ke penjara yang kotor. Ya, ini peradaban, ini kehidupan. Ramai di antara mereka tidak mau keluar dari situ. Mereka berkata, di sini hebat sehingga saya akan keluar ke jalan, mencuri sesuatu dan mereka akan bawa saya kembali ke sini. Itulah sebabnya jenayah di jalanan. Bagi mereka, ini adalah keseronokan. Ya, maksudnya mereka boleh dengan tenang mendekati dan berkata, berikan semua yang ada dalam poket kamu. Kerana mereka tidak takut untuk kembali. Jika sekarang orang Afrika berusaha untuk masuk ke Brazil walaupun melalui penjara, dahulu tidak begitu. Dari Afrika, ramai hamba berkulit hitam dibawa ke sini dan negara ini masih mempunyai banyak kesan dari tempoh itu. Ini kelihatan seperti eksploitasi manusia yang sangat terlihat jelas. Betul sekali, rejim hamba. Orang Portugis cuba memperhambakan penduduk asli tempatan, suku kaum India. Dan ini sangat sukar. Berjaya kerana orang India adalah penduduk tempatan. Mereka tahu ke mana hendak lari, bagaimana untuk bertarung, bagaimana untuk memastikan sebanyak mungkin orang Portugis mati ketika cuba menangkap mereka. Dan semestinya orang India mempunyai sebab untuk berjuang untuk kebebasan mereka, untuk suku mereka, untuk keluarga mereka, untuk agama mereka. Dan oleh itu, menjelang tahun 60-an, orang Portugis mula membawa hamba dari Afrika ke sini. Dan semestinya, bercakap tentang sampel, kebanyakannya adalah lelaki, tetapi ada juga wanita. Kebanyakannya adalah kanak-kanak dari umur 7 tahun dan belia sehingga 22 tahun. Kebanyakannya adalah orang dari pelbagai suku yang di wilayah Afrika berperang antara satu sama lain. Maksudnya, mereka adalah musuh dan tidak dapat bersatu menjadi satu kuasa yang kuat untuk menentang pedagang hamba atau pemilik hamba untuk melawan dengan cara tertentu. Maksudnya, sangat kerap di atas kapal terdapat orang-orang yang di wilayah Afrika adalah musuh dan ditawan semasa konflik ketenteraan antara suku-suku, dan tawanan ini dijual kepada orang Portugis, Spanyol, Inggris dan lain-lain. Hamba-hamba ini tiba di pelabuhan, khususnya di pelabuhan Rio de Janeiro, dan dijual kepada pemilik hamba dan pedagang hamba. Sistem perhambaan berlangsung selama kira-kira 300 tahun. Kami masih mempunyai rejim perhambaan, pengambilan pekerja. Maksudnya ini seolah-olah bentuk perhambaan moden. Salah satu kerja yang paling tidak menyenangkan bagi wanita adalah membuang sisa. Kini, di jalan-jalan Rio ada parit di mana najis mengalir. Dibuang dalam baldi, semuanya dicurahkan ke sini dan mengalir melalui pusat bandar, sama ada ke teluk atau ke mana-mana sungai, bergantung pada lokasi kita. Kemudian saluran air dan pembetungan dibuat, tetapi seolah-olah abad ke-16, ke-17, ke-18, inilah sungai-sungai, aliran najis melalui seluruh pusat bandar. Pada pintu ini digambarkan pekerjaan hamba, termasuk wanita yang membuang sisa. Oleh kerana dia membawa baldi di atas kepala, sudah tentu dari baldi sesuatu mungkin menitis ke badannya, ke tangan dan sebagainya. Dan kita bercakap tentang Brazil, matahari di sini sangat terang, membakar. Dan matahari ini membakar tanda pada kulit yang putih, tanda. Dan sudah tentu hamba-hamba seperti ini dapat dilihat dari jauh. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka mempunyai sesuatu seperti nama panggilan. Di kalangan penduduk tempatan, mereka dipanggil hamba leopard kerana kulit gelap dan tanda-tanda putih ini seolah-olah tanda pada kulit yang jelas menunjukkan apa yang hamba itu lakukan. Di sini ada penjual hamba perempuan dan pekerja ladang. Jika di bandar orang mempunyai 1 atau 2 hamba, maka di ladang mereka boleh menahan sehingga 500 orang sebagai hamba sekaligus.
Untuk hamba bandar mudah melarikan diri tapi tidak sepenuhnya. Jika melarikan diri maka ke dalam hutan dan bertahan hidup di sana tidak mudah. Juga ada peluang di bandar untuk kumpul wang dan tebus kebebasan, dan ada perkhidmatan khas di negara ini yang menangkap hamba lari. Sesetengah hamba berada dalam perhambaan haram walau selepas dimansuhkan mereka tidak tahu membaca. Dan sebarang maklumat serta berita diterima daripada tuan mereka yang mungkin tidak memberitahu mereka tentang hak baru mereka. Dengan pemansuhan perhambaan, pembantu rumah mula bekerja di rumah-rumah orang Brazil. Kebanyakan orang kulit hitam bekerja dengan bayaran yang sedikit. Ini adalah Nikki. Dia tinggal di Brazil bersama keluarganya dan dia juga mempunyai pembantu dengan siapa terdapat saat-saat yang janggal. Sebagai contoh, dia tidak pernah makan bersama kami. Maksudnya, mereka sudah lama tidak mempunyai sistem perhambaan. Dia adalah wanita bebas dengan hak yang sama rata. Seperti kami para imigran, hanya mempunyai hak yang terhad di negara ini. Tetapi, pada tahap budaya, dia tidak pernah terfikir untuk duduk bersama kami, makan di meja yang sama. Dia selalu makan secara berasingan, memasak sendiri makanan kecil. Sehingga kami mula mengajaknya untuk makan bersama kami di meja. Duduklah bersama kami, mahu wine. Nikki perasan bahawa orang di sini melayan orang dengan warna kulit yang berbeza secara berbeza. Ramai orang di suatu tempat di jabatan, di mana seseorang mempunyai lebih banyak kuasa daripada kamu yang datang kepadanya untuk menyelesaikan beberapa isu, mereka akan memanggil kamu senyora. Nah, maksudnya, penghormatan ini yang kekal kepada kamu sebagai tuan putih, ia masih ada di sini. Kamu tahu apa rahasianya di sini? Jika kamu ingin menyelesaikan isu kamu, tetapi penyelesaian isu kamu bergantung kepada orang berkulit hitam. Kamu datang kepadanya merayu, bantu saya, bisakah kamu bantu saya? Dan kamu di sana berfikir, adakah untuk melakukan ini? Dan kamu boleh cara mendekati, harus melakukan ini untuk saya, perlukan penyelesaian untuk isu ini, dan kamu boleh bantu saya, kamu bergantung padanya. Membantu Tuan Putih bagi mereka sangat bermakna. Ia seperti mencapai sesuatu, mendapatkan bahasa Inggris. Sehingga kini di apartmen Brazil masih terdapat bilik khas untuk pembantu, tandas dan bilik tidur yang berasingan. Saya terkejut kami melihat banyak apartmen lama. Kami masuk dapur kecil, tidak boleh bergerak di dalamnya. Yes, saya bertanya, mengapa kamu membuat dapur seperti ini? Apa yang menarik tentang ini? Kerana pemiliknya tidak menemui. Tepat sekali. Pemilik ini tidak pernah memasak di dapur-dapur ini. Maksudnya mereka secara a priori. Dapur-dapur ini dibuat begitu kecil dalam rumah, mengikut pelan, kerana dijangka hanya kaki tangan yang akan berada di sana. Yang paling penting tanpa syarat adalah sikapnya terhadap anak-anak. Dia sangat menyayangi mereka. Kadang-kadang saya rasa dia lebih menyayangi mereka daripada saya. Kamu cemburu? Tidak, ya. Bagi saya yang paling penting adalah kebahagiaan anak-anak saya. Jika saya tidak dapat membuat mereka bahagia pada suatu ketika dalam tempoh masa tertentu, biarlah dia yang melakukannya. Kerana anak-anak memang layak merasakan kasih sayang sentiasa secara berterusan. Dan jika kadang-kadang saya tidak mempunyai sumber untuk mereka, biarlah pengasuh yang memberikan sumber itu. Berapa kos perkhidmatan? Sebegini. Nah, memandangkan dia bekerja dengan kami hampir 40 jam seminggu, untuk apa? Sebulan kurang daripada $500, $400. Itu pun kami membayarnya lebih. Seolah-olah dengan murah hati. Boleh bayar kurang. Disebabkan perbezaan mentaliti dengan pembantu rumah, Nika sering mengalami salah faham. Saya beritahu dia bahawa kawasan tempat kanak-kanak berada mesti sentiasa bersih tanpa celah. Ini kanak-kanak. Nah, perkataan tanpa celah difahami secara berbeza oleh setiap orang. Pemahaman tanpa celah bagi orang Brazil adalah berbeza. Ia mempunyai tahap. Atau contohnya, tahu tak contoh yang bagus? Dia pernah berjalan-jalan dengan anak di taman. Sejuk, hujan baru sahaja berhenti, mendung. Dia duduk di bangku dan anak perempuan kami duduk tanpa kasut, berkaki ayam dalam lopak, melukis dengan kayu. Dan ini bukan kerana dia tidak peduli tentang kesihatan kanak-kanak, tetapi kerana mereka mempunyai kebebasan sepenuhnya dan kasih sayang yang menyeluruh kepada anak. Dia membenarkan anak berkembang mengikut kehendaknya. Dia benar-benar tidak faham apa masalahnya. Dia sedang melukis, dia gembira, dia suka. Pekerja Nikki tinggal di favela di sana juga. Dia datang kepada kami kira-kira 2 jam setiap hari. Dia datang setiap hari, dia membantu kami di rumah, dia menjaga anak-anak, dia membawa mereka ke kelas, ke aktiviti. Dia membantu dengan pelbagai urusan, konsultasi, dokter, terjemahan dan sebagainya. Dia telah bekerja dengan kami hampir setahun. Dia baik. Dia tinggal di tempat yang paling berbahaya, bandar. Tempat pelancong tidak pergi, tetapi dia tinggal di sana sepanjang masa. Kenapa? Kerana tempat tinggalnya 20 kali lebih murah daripada kami. Baiklah, sekitar $450 saya dengar di favela. Ya.
dan dengan bayaran 500 rial itu adalah 100 dolar. Mereka bersama suaminya. Itu semua termasuk internet, pembayaran, dan utility. Ramai penduduk favela pergi bekerja di kawasan kaya. Dan apabila pulang ke rumah malam, mereka terus hidup mengikut undang-undang kawasan setinggan. Maksudnya walaupun di sini, walaupun ada insiden yang berlaku, tetapi tiada apa yang manusiawi di sini yang jelas tidak asing, semuanya secara manusiawi. Ya, di sini ada peraturan dalaman dan di sini tidak dilarang mencuri. Dilarang mencuri, dilarang mencuri. Jika di sini seseorang memukul wanita, maka hampir semua orang di kawasan itu berkumpul dan seperti yang dikatakan menghukum orang yang melakukannya. Mereka di sini mempunyai pendidikan kendiri, penghapusan kendiri. Maksudnya, jika mereka membunuh seseorang di sini, mereka hanya mengambil dan bersama-sama mengebumikan orang itu. Dan tiada siapa yang memanggil polis. Dan secara umumnya, maklumat itu tidak tersebar lebih jauh. Apa gunanya mereka melaporkan kepada polis? Orang yang membunuh itu akan dipenjarakan. Dan jika dia dipenjarakan, itu sudah kurang satu orang yang membawa keuntungan kepada kafe terdekat yang minum bir setiap hari. Maksudnya, pemilik itu sendiri tidak akan membuat laporan ini. Orang yang berada di sekitar, mereka semua sudah mempunyai sejarah. Oleh itu, polis mereka boleh mengaitkan mereka dengan sejarah ini. Mereka faham bahawa lebih baik mengelakkan perkenalan dengan polis kerana polis akan mencari, mungkin akan menemui orang lain yang memang sudah mempunyai sejarah buruk. Mereka akan berkata, kamu Amon tidak melakukannya. Tetapi polis akan berkata, ya, bagaimana kamu tidak melakukannya? Melakukannya, di sini wanita menguruskan keluarga, dia yang utama di sini. Dan ini bukan hanya di favela, ini di mana-mana. Oleh itu, di sini, seperti yang dikatakan, sebarang pergerakan dari pihak lelaki terhadap wanita dihukum dengan keras. Pada dasarnya perkara yang sama berlaku kepada golongan gay ini. Mereka begitu dilindungi di sini sehingga orang biasa akan mengalami orang ini lebih cepat daripada orang ini, orang biasa. Maksudnya semuanya berbeza di sini. Planet lain semuanya terbalik. Pendapatan utama mafia di Brazil adalah perdagangan dadah. Dan di penjara, Peter berinteraksi dengan jerung besar dalam perniagaan haram ini. Ada seorang seperti Baron Dada, orang yang terlibat dalam penghantaran besar-besaran barang, pengedaran dadah dalam tan. Secara ringkasnya, dia mengangkut. Dan mereka menangkap salah seorang seperti itu dan dia dipenjarakan. Saya berinteraksi dengannya. Maksudnya, dia juga telah dipenjarakan selama 45 tahun dan dia dibebaskan. Maksudnya, rasuah berkesan dan di mahkamah tertinggi, tuduhan terhadapnya digugurkan. Dan dia segera dalam masa 1 jam dibebaskan dari penjara dan dia hilang. Maksudnya orang yang sepatutnya dipenjarakan seumur hidup seperti yang dikatakan, dia dibebaskan selepas 4 tahun. Saya belajar semua peraturan ini, bagaimana semuanya berfungsi, seluruh rangkaian ini di seluruh dunia. Dan di sini saya sudah mengetahui semua ini kerana saya sendiri tidak pernah menggunakannya dan di sini di Basilia saya tidak menggunakannya. Maksudnya saya tidak pernah tahu rasanya, jadi saya tidak pernah berhadapan dengannya. Saya tidak tahu bahawa negara ini sebenarnya ada kaitan dengan pengedaran dadah dan bagi saya pengedaran dadah hanya berlaku di Afghanistan, itu sahaja. Tetapi di sini ia adalah perniagaan biasa dan semua orang di sini terlibat dari yang muda hingga yang tua dan itu dianggap normal. Maksudnya di sini ia tidak menakutkan sesiapa. Maksudnya ia seperti menjual telur. Di sini ia dianggap seperti rokok, seperti minum bir contohnya. Seperti minum bir, ya. Maksudnya, Gapten itu sudah lain. Anda mencubanya dan sudah tidak boleh menolak. Tetapi di sini, ia ada tetapi tidak begitu banyak lebih. Menurut Peter, di Brazil malah pegawai kerajaan menggunakannya. Dan hakim yang sama dan pendakwa yang sama, mereka juga merokok, juga menggunakannya. Mereka boleh menghidu di sana dan pada masa yang sama, menangkap orang untuk jenayah yang sama. Pada masa yang sama memahami bahawa orang-orang ini datang ke sini secara fasis, merokok ke kiri dan ke kanan dan menggunakan ganja di sana. Tetapi pada masa yang sama ia juga dijual di sini ke kiri dan ke kanan. Harga paling tinggi adalah 50 rial. Harga paling rendah 5 rial, ya, maya 1 dolar. Adakah mereka datang ke sini dari kawasan yang lebih makmur untuk membeli sesuatu yang dilarang? Tidak,
Kerana di kawasan yang lebih makmur, di sana ada tempat-tempat sendiri di mana boleh membeli. Sama juga dari orang yang dipercayai, tetapi di sana hanya yang berkualiti. Di kawasan mahal, mereka menghargai pembeli mereka. Sama seperti di kawasan miskin, di sini semua orang saling mengenali dan tahu siapa yang menjual, siapa yang berdagang. Di sini ada yang menanam di rumah mereka sendiri, tetapi ini sudah mempengaruhi kualiti, tentu saja. Fyodor bukan satu-satunya orang asing yang dipenjarakan kerana pengedaran dadah, dan jika dia berjaya keluar, kebanyakan yang lain tidak berjaya. Orang datang ke sini untuk mencari pendapatan dengan segera dan dalam jumlah besar. Mereka dibebani dengan dadah di sini dan dihantar ke lapangan terbang. Di lapangan terbang, mereka ditangkap oleh polis, dipenjarakan, kemudian mereka dibebaskan dan hidup di sini sudah seperti gelandangan. Orang seperti ini kini cuba dibantu oleh Peter sendiri. Mereka sudah dijelaskan bagaimana untuk bertahan dalam situasi ini, di mana lebih baik cuba pada mulanya bahkan membantu dengan tempat tinggal supaya mereka dapat menghubungi saudara mara, mencari sedikit wang mungkin, bahkan mula bekerja untuk membantu diri mereka sendiri dalam kehidupan ini. Dan saya cuba menangkap orang seperti ini ketika mereka keluar supaya mereka tidak tersesat di stesen kereta api, di terminal bas. Apabila mereka dibebaskan dari penjara, seseorang dibebaskan, dia perlu pulang ke rumah, tetapi dia tidak ada wang, dokumen, tiada. Pada saat ini dia sangat terdedah. Ya, dan seseorang itu bahkan memerlukan makanan asas, tetapi dia tidak mempunyai sebarang peluang sosial. Tiada pengangkutan percuma, tiada apa-apa, langsung tiada apa-apa. Dia hanya keluar dengan selipar ke jalan dengan pakaian koyak kerana ia sudah lusuh di penjara. Adakah pakaian itu sama sepanjang di sana? Nah, ya. Dan oleh itu orang itu keluar ke jalan sudah kelihatan seperti gelandangan. Sudah bersedia untuk favelas. Ya. Dan ini bukan favela, mereka tidak akan dibenarkan ke favela di sini. Ini di bawah jambatan, di sana, di mana sungai, dan di sana mereka boleh mengakhiri hidup mereka dan tiada siapa pun yang akan tahu mengenainya. Ada Latvia. Dia telah menerima 4 suntikan vaksin coronavirus. Baru keluar dari penjara, terus dijangkiti coronavirus dan meninggal dunia. Itu, tiada siapa yang mencarinya. Siapa, di mana, apa, bererti tiada siapa yang tahu kalau dia telah meninggal dunia. Jadi, bagaimana kamu tahu? Oh, budak-budak yang melihat dia meninggal, mereka memberitahu saya tentang hal itu. Tetapi pada awalnya, bolehkah seseorang benar-benar mati? Boleh. Jika kamu keluar, kamu tidak mempunyai sebarang maklumat, mereka tidak memberikannya kepadamu, langsung tiada maklumat. Maksudnya, jika kamu tidak mencarinya, dan orang yang keluar ke jalan, dia tidak mempunyai akses ke internet, langsung tiada apa-apa. Dan kelihatannya, jika kamu mendekati seseorang, minta untuk masuk ke Telegram saya, itu tidak mungkin. Ya, bantuan seperti itu tentu saja mustahil untuk diperoleh. Di Brazil ada juga hostel sosial, tetapi tidak mudah untuk masuk ke sana. Kamu datang, mendaftar, mereka melihat kamu, dan kemudian memikirkan bila kamu boleh ditempatkan di hostel itu. Maksudnya, ia boleh jadi segera, atau mungkin selepas 3 hari, selepas 2 minggu. Maksudnya dalam tempoh itu seseorang mungkin sudah meninggal dunia hanya di jalan, didekati, ditikam dengan pisau. Maksudnya perkara seperti itu juga berlaku. Ada budak-budak lelaki yang hanya berjalan di jalan dan mereka ditikam kerana mereka memutuskan untuk merampas semua yang mereka ada daripada gadis-gadis muda dan cantik. Masalah lebih besar bagi gadis-gadis yang tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka diberitahu untuk menghantar bungkusan yang kaya, bungkusan yang mahal. Mereka bahkan tidak diberitahu, bahkan tidak tahu, dan beg pakaian itu dikunci. Dia bahkan tidak dapat membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya dan semuanya. Maksudnya ini adalah hadiah berharga. Kamu tidak sepatutnya melihatnya. Dan semua perkara lain yang gadis itu terjebak, dia dijanjikan $1,000-2,3 untuk perjalanan. Mereka membayar tiketnya dan dia berakhir di penjara, dan di pintu keluar ke mana mereka pergi saya tidak tahu. Polis merampas semuanya, semua telefon, semua kunci rumah kamu juga. Tetapi mereka boleh tertangkap, mereka boleh dikesan di sana, menunggu. Boleh. Dan mereka besar-besaran terjebak dalam perhambaan seterusnya. Mungkin. Ini mungkin merupakan perniagaan yang diatur dalam penjara itu sendiri. Di mana mereka sudah tahu bila gadis mana akan keluar. Dengan gambar mungkin.
Ini mengerikan. Tugas utama yang keluar dari penjara adalah untuk pergi. Tetapi tanpa wang dan larangan keluar, ia sangat sukar. Anak-anak lelaki terakhir yang dipenjarakan ketika Lula menjadi presiden. Dan anak-anak lelaki mula dibebaskan, maka mereka masuk selama 2 bulan, maksudnya sebulan, 2 bulan, bukan setahun, hanya sebulan. 2 bulan ditahan dan kemudian dilepaskan. Nah, saya membantu orang-orang seperti itu untuk pergi dari sini. Dan apabila anda membantu seseorang melarikan diri, pergi dari sini, mereka hilang dari sistem. Jika seseorang tidak hadir, tidak melaporkan diri, mereka hanya menghapuskan selepas 3 tahun. Di satu pihak saya melanggar, mereka tidak begitu juga. Undang-undang apabila saya membantu orang melarikan diri dari negara ini, kerana mereka boleh menuduh saya terlibat dalam penjualan manusia dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya sudah mempunyai sejarah tertentu di sini. Penjenayah, mereka tidak boleh tentu saja menuduh, tetapi sangat sukar untuk mereka buktikan. Tetapi di negara ini tidak perlu membuktikan apa-apa. Mereka hanya menuduh, memenjarakan dan itu sahaja. Dan kamu yang perlu membuktikan bahawa itu tidak berlaku. Maksudnya, tiada anggapan tidak bersalah tetapi anggapan bersalah. Kamu buktikan, bukan kamu, kita lihat. Mereka mula-mula memenjarakan, kemudian menyiasat apa kamu dipenjarakan. Seorang wanita berkata dia dipukul. Ya, tiada siapa yang memeriksa sama ada terdapat kecederaan, dipenjarakan. Dan kemudian kamu perlu menyelesaikan, perlu membuktikan bahawa kamu tidak memukul wanita itu dan kamu tidak pernah melihatnya. Di penjara, Peter berkenalan dengan penjenayah yang sangat berbahaya. Sertway Compton dari China di sini, yang terluar dalam kecurian, ada pemerasan. Dan jika orang tidak memberikan wang untuk tebusan, mereka membunuh orang-orang ini. Dan saya berbual dengan seorang lelaki Cina, dia berkata bahawa dia secara peribadi telah membunuh lebih daripada 1,000 orang. Lebih daripada 1,000? Betul-betul? Orang yang waras? Ya, mereka dingin, orang Cina, tidak berperasaan. Dan pada masa yang sama, dia tidak peduli sama ada itu kanak-kanak atau orang dewasa. Ya, kerja sahaja. Sejuk, dia menghadapinya dengan sepenuhnya. Dan itu biasa. Orang itu telah dipenjarakan untuk itu, patwa 5 tahun. Kenapa? Undang-undang di sini begitu. Dia, kerana ini semua adalah mafia, mereka tetap memeras wang. Dan ada beberapa orang yang tinggal di jalanan, mereka semestinya membantu. Maksudnya orang-orang China ini, mereka hidup seperti raja di penjara ini kerana mereka mendapat bantuan dari luar, bantuan kewangan. Dan juga peguam dan sebagainya. Bila seseorang dideportasi oleh orang Cina ke negaranya, untuk jenayah di Brazil, tuduhan terhadapnya digugurkan dan dia menjadi orang bebas. Saya bertanya, bagaimana mereka bekerja? Ada orang pelik yang menunjukkan betapa hebatnya kereta mereka. Anak emas semacam itu, bersinar. Di internet dengan wang, mereka sudah mencarinya untuk menculik dan meminta tebusan dari ibu bapa. Mereka mula-mula melihat apa yang seseorang pamerkan dan kemudian bertindak berdasarkan itu. Mereka tetap mengkaji seseorang sebelum menculik. Masa untuk bersinar di media sosial di hadapan orang Cina. Di Instagram saya muat naik bahan dari setiap perjalanan saya. Di Instagram saya adalah Fova Karmanov. Langganlah, dan jika anda melihat mafia Cina di kalangan pengikut lain, beritahu saya. Alia suka favela dan sebagai pemandu membawa pelancong ke sini, walaupun dengan semua risiko yang berkaitan. Ke patung Kristus, ke kepala gula boleh dibawa oleh mana-mana pemandu. Dan saya ingin menunjukkan sisi lain, Rio de Janeiro. Untuk mengelakkan masalah, Alia tidak membawa sesiapa sahaja ke sini. Saya perlu orang menikmati. Dan kemudian saya terfikir, biarlah saya ada tour thrush. Seperti suatu ketika pelancong memanggil saya, mereka berkata, dengar sini, mereka sendiri yang memprovokasi saya, ceritakan sesuatu yang ekstrim, mari cerita ekstrim. Dan ya, di sini memang banyak. Ya, tentu ambil sila, mahu lagi ambil. Ada kalanya, contohnya apabila sekumpulan orang datang, gadis-gadis semua sangat teruja, menjerit, menari, tetapi lelaki biasanya, lihatlah mereka, kamu nampak dia ada bom tangan tergantung. Saya kata nampak, dan kenapa? Maksudnya dan kenapa? Dia ada bom tangan tergantung. Nah, ia tergantung, semuanya baik-baik saja. Sari kata dibuat oleh Dimator Zog, ada orang dengan senapang otomatik. Maksudnya, saya orang begitu selesa dengan saya hingga senjata itu dianggap tidak nyata.
Kami turun dari gunung waktu malam tanpa basikal berjalan. Dalam perjalanan turun, saya bertemu orang bersenapang. Saya malah sudah terbiasa dengan mereka dan dengan salah seorang daripada mereka, saya sempat berjenaka dalam Inggris. Dari favela ke pusat bandar kami pergi seperti biasa dengan van dari kawasan Setinggan. Van seperti ini pernah ada di tempat kami 20 tahun yang lalu. Tiada yang istimewa kecuali pemandangan dari tingkap ke pantai Copacabana yang terkenal di seluruh dunia dan lautan yang bergelora hari ini sehingga menghasilkan kabus. Saya ragu bahawa Peter merancang perjalanannya ke Brazil dan kehidupannya di sini seperti ini, tetapi seperti yang saya lihat, dia penuh dengan kekuatan optimisme dan akan mengatasi semua masalah. Anak-anak tidak di sini, tidak. 4 orang anak dan semuanya di negara yang berbeza. Semua. 4 semuanya di negara yang berbeza. Jepun, Belanda, Ireland dan Ukraine. Apa yang saya hilang, saya tidak akan dapat kembali. Pada dasarnya, jika Anda seorang ahli perniagaan dan berfikir sebagai ahli perniagaan, Anda perlu dengan seseorang, Anda akan melaksanakannya. Tidak mengapa. Pulang pada waktu malam dari favela bukanlah aktiviti yang paling menyenangkan untuk orang asing. Tetapi, setelah menghabiskan beberapa waktu di sini, saya yakin bahawa walaupun di kawasan Setinggan, kebanyakan orang adalah orang biasa yang suka berseronok, melahirkan anak dan membantu sesama. Ini adalah episod tentang Brazil. Bukan episod terakhir saya tentang Amerika Latin, jadi langganlah YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana saya adalah Vova Karmanov. Selamat tinggal.